Jadi kita nak dengar daripada perkongsian seorang anak murid yang saya sangat kagumi dan saya sangat sayang kat dia ni. Dia sangat hebat ya. Dia punya ujian dia punya keyakinan dia terhadap Allah, dan keyakinan dia terhadap Allah itu dia meresap dalam hati saya. Saya akan jemput, dipersilakan Nur Hasniza Abdul Hamid insya-Allah. Dipersilakan Kak Has. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Nur Hasniza Abdul Hamid, boleh panggil Kak Has. Saya berasal dari Taiping tapi menetap di Kulim, Kedah. Saya berumur 46 tahun. Saya dah tahu pasal Al-Mukhlisin ni sejak tahun 2018 macam tu, melalui Facebook. Tapi saya mula berinteraksi lah dengan Al-Mukhlisin sejak tahun lepas, sejak masa PKP tu. Alhamdulillah. Masa Kak Az first yang Kak Az mula join Al-Mukhlisin, memang Kak Az dah belajar banyak tempat. Okay. Tapi kenapa Kak Az, apa yang attract Kak Az untuk mendapat bimbingan Al-Mukhlisin? Okey, saya nak ceritakanlah. Saya yang saya dapat rasakan lah bila saya tengok first time tahun 2018, saya tengok Ustaz ajar kat live tu. Saya nampak keikhlasan Ustaz. Allah. Tapi masa tu saya tak tahu pun Al-Mukhlisin tu maksud apa. Tapi saya rasa, saya cakap ikhlasnya Ustaz ni mengajar sungguh-sungguh dia. Lepas tu saya ikut, tapi saya rasa kecewa jugalah sebab masa tu tak ada kan online. Jadi saya cuma ikut tengok dekat Facebook sajalah kan. Saya adalah doa macam idamkanlah, kata kalau lah boleh nak mengaji lah dengan diorang, cakap macam tu je lah kan. Lepas tu tapi sebabkan Alhamdulillah mungkin ada hikmah dia itu, bila Ustaz ada ternampak dalam Facebook kata nak tawarkan kelas online kan, terus bagi nama WhatsApp lah kan. Alhamdulillah. Okay, so apabila Kak Az WhatsApp lah, first masa bimbingan tu, mula-mula Kak Az duk cerita tentang ilmu tajwid, betul kan? Banyak cerita ilmu tajwid. Macam mana saya attract Kak Az mula-mula melalui ilmu tajwid? Sebab Kak Az masa tu rasa macam kena belajar betul-betul ilmu tajwid kan? Masa tu Kak Az hafal tu ada, tapi untuk hafal yang fokus tu ada ke tak masa tu? Okey, sebenarnya atas sebab tertentu Kak Has memang kena hafal Quran lah, kena hafal. Adalah sebab peribadi. Jadi kemudian Kak Has Google cari macam mana nak hafal surah ni lah, Google. Lepas tu cuba cara try and error lah, cuba. Alhamdulillah dapat. Kemudian rasa confident lah, rasa bagus ni, banyak surah. Ustaz ada tanya berapa surah Kak Az dah hafal ni, cerita lah banyak-banyak surah ni, seronok lah ni kan kita pun. Okey, lepas tu satu hari Ustaz tanya ayat lah. Lepas tu Kak Az terus sebab Kak Az punya hafalan dia daripada mula sampai akhir jangan kacau. Maksudnya kena baca terus, tak boleh pusing-pusing sebab nanti tak fokus. Jadi bila Ustaz cakap macam tu, tanya macam tu kan, lepas tu Kak Az pun rasa terdiam lah kan. Lepas tu Kak Az diam, lepas tu Ustaz tak offer lagi dengan secara immediately after that kan, Ustaz tak offer lagi. Lepas tu dah mungkin seminggu 2 minggu lepas tu baru Ustaz kata, okey saya ada kaedah, dia kata, Ustaz kata macam tu kan. So Kak Az kata okey cubalah kan. And then Alhamdulillah Kak Az nampak kenapa Ustaz kata apa bezanya kita hafal dengan versus pelihara. Bila kita hafal ada hafalan ni memang senang nak hafal. Betul Ustaz pun cakap memang senang nak hafal. Tapi
bila kita nak in fact burung kakak tua pun boleh hafal sebab dia dengar kan. Tapi macam mana kita nak pelihara benda tu, itu dia kena ada teknik dia. Dia kena ada teknik dia yang Ustaz selalu sebut visual, kinestetik kan, audio kan. So VSA tu, VKA tu kena ada VAKD. Kena nampak benda tu, buat tu baru kita boleh sebatikan diri kita lah dengan hafalan tu, insya-Allah. So lagi satu mungkin orang katalah mungkin berapa lama lagi ni nak habis ni hafal satu Quran ni kan. Saya rasa sebagai kalau selagi kita ni ada niat, insya-Allah Allah ni Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita kena yakin dengan sifat Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. InsyaAllah Allah akan berkati dan akan reward kita lah, akan balas kebaikan dan usaha kita tu, insyaAllah. Jangan risau. Sebenarnya it's not the end, penghairan yang penting. Sebenarnya journey tu, perjalanan tu sebenarnya yang penting, insyaAllah. Kak Az tadi, Kak Az dah mula hafal Quran. Kak Az dah mula rasa yakin dengan hafal Quran. Okay. Kenapa? Apa nasihat Kak Az dari sudut hafalan Quran untuk bagi mereka yang dah boleh baca Quran? Apa nasihat Kak Az? Okey. Satu Kak Az nak bagi pengalaman lah Masa Kak Az hafal sendiri-sendiri dulu, sendiri-sendiri Kak Az kata Kak Az hafal syok sendirilah. Tapi bila cek balik kan, sebenarnya hafalan Kak Az dulu banyak tajwid dia salah. Jadi dia jadi satu masalah kerana kita dah dekat dalam fikiran kita, otak kita ni dah simpan dia punya storage dia tu. Jadi bila nak ubah balik tu kan, kita kena start balik lah, nak kena adjust balik kan dia punya ingatan tu. Jadi kalau boleh pastikan tajuk kita tu betul, InsyaAllah baru kita pergi buat hafalan. Jadi dan pengalaman dia satu ialah cari masa yang sesuai untuk kita buat hafalan. Selalunya untuk Kak Az ni lepas solat subuh lah, waktu pagi kan, masa otak ni masih lagi segar, dan masa tu kita punya yang beta gamma tu, fikiran otak kita ni gelombang tu lagi okey, alhamdulillah. Kemudian Allahumma salli Muhammad, yang penting kita kena ada sparing partner lah. Okey, maksudnya kita kena, alhamdulillah Kak Al-Mukhlisin ni diperkenalkan satu konsep tahzib. Okey, konsep grup tahzib ni yang mana kita ada sahabat syurga yang sama-sama berminat dan sama-sama ada semangat untuk buat tingkatkan hafalan diorang. Jadi kita sama-sama check, sama-sama bagi semangat, bagi sokongan kan. Saling ingat memperingati. So rasa kat situ sebab sebelum ni sebelum ada tahzib tu Kak Az praktis sendiri, lepas tu dah kata dah rasa confident dah boleh kan. Lepas tu bila tasmik dengan ustaz, ada salah juga kan. Jadi kata macam mana kan, tiba-tiba Allah bagi ustaz kenalkan kami dengan tahzib. Jadi Kak Az nampak tahzib ni dia bagi kita ada check and balance lah. Kita macam kita nyanyi lah kan, kita nyanyi sorang-sorang rasa sedap lah ni kan. Tapi bila kita bagi orang dengar kan, kata ada benda yang salah, ada bacaan. Sebab kita belajar paling banyak bila kita buat salah. Maksudnya bila kita orang ingatkan kita balik, sebutan ni macam ni kan, so kita dah ingat balik, akan next time kena ingat benda ni kan. Jadi alhamdulillah, jadi dekat situ saya dapat kenal ramai sahabat syurga yang saya sangat sayangi lah. Sebab dulu Kak Az ni seorang yang sangat pemalu jadi jarang lah kan. Tapi alhamdulillah dekat Al-Mukhlisin ni satu kan, Kak Az tengok kita kenal ramai orang yang kita jadi lama-lama jadi sayang kerana apa? Kerana Allah kan.
So Alhamdulillah Kak Has rasa kan, kalaulah Kak Has, Allah ambil Kak Has kan, InsyaAllah ramai yang akan mendoakan Kak Has, InsyaAllah. Sebab Kak Has dia punya ayat dia. Sebab Kak Has, sebab Kak Has memang apa kata, time-time sekarang ni kan Kak Has memang dah prepare lah. Bila masa Allah nak ambil ni, Kak Has kena prepare dah sekarang. Di Al-Muqlisin kita ada iuran untuk kita sama-sama nak ada komitmen guru dengan anak murid supaya kita dapat bimbingan yang berterusan. Jadi macam mana Kak Has boleh terfikir tiba-tiba nak bayar setahun terus? Macam mana benda tu? Saya bukan cerita tentang duit, tapi cerita macam mana itu yang saya boleh nampak. Apa yang Tuhan nak reflect dekat diri saya. Kak Has tak sayang duit. Kak Has fikir duit itu is nothing. Jadi dulu Kak Has jadi lain. Jadi saya tengok apa sebenarnya yang terfikir dalam tak Kak Has, fikiran Kak Has. Dan cerita sikit masa ketika mana Kak Has diuji, masa lepas bayar tu macam mana? Silakan Kak Has. Kak Has ni selalu macam Kak Has makan gaji kan, so selalu duit macam tak cukup je. Okay, and then satu hari Kak Has fikir macam ni. Okay, Kak Has stop. Kak Has kata sekarang ni Kak Has nak fokus kepada pada akhirat lah. Okay, Kak Has nak fokus pada akhirat. Dan Kak Has nak kata Kak Has stop kan, insurans Kak Has stop. Okay, dan ejen Kak Has katalah, kenapa berhenti ni? Kak Has kata Kak Has nak fokus kepada akhirat. Kak Has kata duit yang tu Kak Has nak sama ada sedekah ataupun nak jalan Allah lah. Kak Has kata macam tu. Jadi jadi disebabkan Kak Has niat macam tu, Allah buka jalan untuk jumpa banyak cara untuk salurkan duit Kak Has tu lah. Alhamdulillah. Dan Kak Has sekarang ni, Kak Has anggap macam ni lah. Bila Kak Has bayar setahun ni, Kak Has macam insurans Kak Has lah untuk setahun. Jadi kalau kata Kak Has, Allah ambil Kak Has kan, Allah panggil Kak Has balik kan, Alhamdulillah lah. So ada insurans lah, dah belajar kan 1 tahun kan, InsyaAllah. So dia renew kan, kita macam road tax lah. Renew road tax 1 tahun. Renew road tax 1 tahun kan. So kita nak jalan bawa kereta kan. Jadi Alhamdulillah dapat pahala insyaAllah, walaupun kalau kata Allah ambil Kak Has sebulan lepas ni ke apa kan, so Kak Has dah bayar 1 tahun, so pahala tu insyaAllah berterusan. Dan Kak Has rasa sekarang ni rezeki Kak Has sangatlah banyak, bukan saja dari segi wang tapi dari segi barakah masa dan ketenangan jiwa. Orang kata orang kata oh kita nak tunggu kaya dulu baru boleh sedekah. No, kita sedekah untuk jadi kaya. kaya jiwa lah, kaya jiwa. Kak Hadi uji sikit masa tu jam. Tiba-tiba syaitanir rajim datang. Dia cakap apa? Silakan. Okey. Ustaz nak suruh Kak Has cakap ni kisah ni. Okey, Kak Has ada satu masa ni lah, Kak Has adalah Kak Has adalah bagilah, macam bagilah, kira bagi teruslah duit Kak Has ni, memang tak adalah langsung lah. Lepas tu and then Kak Has tengok memang tak cukup lah kan. So Kak Has pun dah rasa down sikit lah kan. Lepas tu dan syaitan cakap dengan Kak Has macam ni, dia kata itulah gatal sangat nak masuk banyak-banyak program ni, banyak-banyak kelas sampai habis duit kan. sampai habis duit kan, dia cakap macam tu. Ni baru awal bulan, macam mana nak survive lagi ni sama ni kan, macam mana kan. Tu Kak Has kata macam diam sekejap lah kan. Lepas tu subhanallah dapat mesej daripada saya. Dapat mesej daripada ustaz lah kan. Tu Kak Has macam masa tu macam masih lagi teringat pasal duit tak lagi kan. Tapi kan Allah nak tunjuk janji Allah tu benar. Dan tak sampai beberapa jam dia bagi Kak Has rasa sedih sekejap je lah. Kak Has dapat rasanya triple kot, 3 kali ganda daripada apa yang Kak Has bagilah tu. Sekarang ni dah jadi OKB lah.
asalnya dia datang ketik 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 ketik. Tapi itulah sebenarnya maksudnya hidup alhamdulillah. Kak Has boleh cakap janji Allah tu benar. So kita tak risau. InsyaAllah. Satu saya nak pujilah sikap Ustaz Zul ni. Ustaz Zul ni dia satu kan dia very humble. Dia selalu akan minta pendapat pada Kak Has ni. Dan bila Kak Has cakap ni kan, dia suka tulis. Apa yang Kak Has rasa subhanallah. Saya rasa segan jugalah kan Ustaz ni dah makam tinggi lagi daripada Kak Has. Alhamdulillah, kata semoga Allah bagi kebaikan dan memudahkan segala urusan Ustaz, insyaAllah. Sebenarnya banyak lagi yang saya nak dengan Kak As. Kalau dengan Kak As ni 2 jam bercakap, dia biasa Kak As. 2 jam saya selalu bercakap dengan Kak As, kita berkongsi ilmu, kita berkongsi rasa cinta ilmu, rasa cinta Quran, rasa cinta Allah dan rasa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.